Three, two, one. Assalamualaikum. Pada hari ini, kembali kita kepada pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dengan mempelajari topik kata ganti nama. Tema kandungan pada topik ini ialah 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks iaitu kata ganti nama. Rujukan pada kali ini ialah buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1 muka surat 11. Sama-sama kita pelajari. Murid-murid, kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Terdiri daripada yang pertama, kata ganti nama diri dan yang kedua, kata ganti nama tunjuk. Baik, sekarang mari kita lihat apa itu kata ganti nama diri ataupun ringkasannya KGND. Kata ganti nama diri yang pertama merupakan penutur atau orang yang bercakap, iaitu diri kita sendiri. Manakala kata ganti nama diri kedua ialah pendengar ataupun orang yang diajak bertutur, kawan kita atau sesiapa sahaja yang bertutur sekali dengan kita, yang bercakap sekali dengan kita. Manakala kata ganti nama diri ketiga ialah pihak atau orang yang diceritakan halnya, iaitu orang lain yang kita ceritakan perihalnya. Murid-murid, inilah yang dikatakan sebagai kata ganti nama diri pertama, iaitu digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bertutur ataupun digelar sebagai penutur. Sebelum cikgu teruskan dengan contoh-contoh, ingin cikgu terangkan apakah itu tunggal dan juga jamak. Tunggal di sini membawa maksud seorang ataupun tidak lebih daripada seorang. Manakala jamak merujuk kepada ramai, iaitu lebih daripada seorang. Baiklah, kita teruskan dengan contoh-contoh kata ganti nama diri pertama. Yang pertama, aku. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Hamba pula digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu. Demikian juga patik. Patik digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta pula merupakan kata ganti nama diri pertama yang digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Kami pula merujuk kepada jamak, itu kata ganti nama diri pertama jamak yang digunakan pada diri orang yang berkata, iaitu diri kita sendiri, serta teman apabila bercakap dengan orang yang kedua, merujuk kepada lebih daripada seorang. Yang terakhir ialah kita. Kita juga merupakan kata ganti nama diri jamak yang digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua. Maksudnya, apabila kita bercakap menggunakan kita,
yang termasuk sekali dengan orang yang ada di sekeliling kita. Seterusnya, mari kita lihat kata ganti nama diri kedua, iaitu digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur. Sebagai contoh, anda. Anda digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Awak pula digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Seterusnya, engkau. Engkau pula digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita ataupun kita boleh gunakan sewaktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tuan hamba. Digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu. Jika kita ganti diri pertama digunakan hamba, mesti diikuti tuan hamba sebagai kata ganti diri kedua. Tuanku pula digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Maksudnya lebih daripada seorang. Dan kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Baiklah, kata ganti nama diri ketiga pula kita gunakan untuk menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya. Sebagai contoh, baginda. Kita gunakan untuk putra dan puteri raja, raja atau sultan. Beliau pula kita gunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu, bapa, guru dan pemimpin. Dia dan ia pula digunakan untuk orang yang umum, seperti orang biasa dan rakan. Mereka pula merupakan kata ganti nama diri jamak, iaitu merujuk kepada orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Seterusnya, kita beralih kepada kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata ganti nama tunjuk umum yang merujuk kepada benda, orang atau binatang. Sebagai contoh, ini dan itu. Manakala kata ganti nama tunjuk tempat merujuk kepada tempat. Sebagai contoh, sini, situ dan sana. Berikut merupakan kata ganti nama tunjuk tempat. Sebagai contoh, sini. Kata ganti nama tunjuk tempat sini kita gunakan untuk tempat yang paling hampir ataupun dekat dengan orang yang bercakap, iaitu penutur. Manakala situ digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidaklah sejauh sana. Dan sana merujuk ataupun digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. Maksudnya antara situ dan sana, sana merupakan tempat yang paling jauh berbanding situ. Dan sini pula paling hampir dengan kita sewaktu kita bercakap. Baiklah murid-murid, demikian tadi penerangan cikgu berkenaan topik kata ganti nama. Seterusnya, kalian diminta untuk membuat tugasan pada muka surat 11 dan 12 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ingin cikgu kongsikan kata-kata yang seindah bahasa ini. Orang yang pandai tak semestinya berjaya, namun orang yang rajin dan sabar pasti berjaya, insya-Allah. Sekian sahaja daripada cikgu. Selamat belajar dan terima kasih. Kekal sihat, kekal selamat, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.